Baik, jadi kita masih lagi bersama dengan kita punya topik lah. Masih lagi dengan topik kita hari ini, okey? Kecil-kecil sila api. Dan sebab itulah rumah yang besar kita kecilkan. Jiran sebelah punya rumah pun kita kecilkan. Betul. Tapi ini semua bukan kita yang buat. Bukan kita kecilkan. Ini dia. Ini orang di sebalik benda diorama ni semua. Muhammad Sarul Naim bin Arbain atau lebih dikenali sebagai Pak T. Okey, Pak T, boleh ke sini. Tengah-tengah. Okey. Jadi kita rasa macam sangat-sangat kagum dengan apa yang kita lihat di depan ni. Betul. Kita nak clarify, nak bagi tahu sikit. Yang ni bukan kita, bukan Fiona dan Zaid yang buat, tapi Pak T yang buat. So, tadi macam kita yang buat ni sebenarnya bukan. Okey. Jadi yang ni semua kalau anda tak tahu lagi, ini merupakan diorama. Kan, dan Pak T merupakan artis yang buat diorama. Ke hobi? Sekadar hobi sahaja. Sekadar hobi. Okey. Masa lapang. Bila Fiona sebut diorama kan, mungkin ada beberapa penonton-penonton kita yang macam diorama tu apa? Mungkin Pak T boleh jelaskan apa itu diorama. Okey. Sebelumnya kita tadi ada mengatakan kecil-kecil cili padi kan. Jadi saya nak relate kan berkenaan kecil tu atau miniature. Jadi ada perbezaan di sini yang mana miniature dengan diorama, iaitu diorama adalah satu penceritaan berskala ikut skala sebenar atau berskala kecil. Saya kat sini berskala kecil. Sini saya akan membezakan sama ada miniatur atau diorama sesuatu artwork tersebut. Okey, kalau kita kat sini, diorama adalah ada cerita dalam sesuatu hasil kerja atau hasil seni. Mana kita kat sini saya melihat kita boleh nampak ada cerita di sini mana ada seorang orang tua untuk dia lah bersembang-sembang di waktu pagi atau waktu petang bersama dia punya haiwan peliharaan, ayam. Tu ayam. Gerak ayam dia. Terjatuh sikit ayam. Ada kucing. Okey, kalau kita tengok sebelah sini pula. Ini adalah sekadar miniatur sahaja. Yang sebelah sini. Kenapa yang ni dipanggil miniature? Okey, miniatur ni tak ada cerita dalam ni. Hanya sekadar kosong macam ni. Dan dia cantik lah. Okey. Dan kita mengecilkan skala dia. Dan kalau kita letak sini baru kita dapat tahu apa benda yang saya ceritakan kat sini. Yang kalau macam ni adalah miniature. Kalau kita tambahkan kereta kuning ni, dia jadi Jangan kita jangan begitu. Semua orang tahu apa benda. Kita biar penonton buat aktiviti yang dekat Facebook ni dia tulis dekat komen. Nanti hujung-hujung sebelum Pak T tinggalkan kita, baru kita baca jawapan ada ke tak. Okey, ini highway apa? Dah bagi tahu tips dah. Tak apa, kita bagilah tu sikit. Kita bagi sikit. Confirm lah highway, takkanlah dapur rumah Fiona. Kalau kita tengok kan sebenarnya diorama dengan miniature ni kan. Tak senang nak buat sebab dia sangat kecil dan juga dia punya seni ni halus. Betul. Jadi Pak T, kenapa antara banyak-banyak seni ni Pak T pilih diorama untuk luangkan masa buat time? Sebenarnya benda ni berlaku sejak saya bersekolah dahulu. Sekolah mana Pak T dulu? Saya bersekolah agama. Dekat mana? Di Sungai Besar, sekolah agama. Tengku Apuan Jemaah Sungai Besar. Sabahal khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, lepas tu? Okey, kemudiannya saya ni jenis yang minat sesuatu seni yang saya suka tengok benda-benda kecil, tengok rumah kampung, seni rumah kampung. Jadi saya rasa itulah saya minat untuk buat sesuatu benda yang saya boleh pegang. Contoh yang saya pegang sekarang. Cuba tunjukkan dekat kamera. Okey, perlahan-lahan tunjukkan betapa detailnya. Pusing sikit-sikit nampak. Kalau macam untuk rumah macam ni, berapa lama masa yang diambil untuk Pak T siapkan satu ni? Saya tak pasti. Cuma kalau saya bagi tahu umur replika ni adalah kalau dia ni manusia, dia sudah tingkatan 3 atau 15 tahun. 15 tahun? Ya, betul. Macam mana Pak T boleh memang karya ni originally 15 tahun? Original. Karya pertama? Bukan, ada lagi. Cuma ini saya sempat ambil di kampung lah. Wow. Pak T buat lah? Betul, saya buat sendiri. Ini hasil antara dalam banyak-banyak kat sini inilah yang paling tua. Sentimental lah. Dan kita dapat tengok material pun daripada kotak. Ini pemikiran-pemikiran yang kita tak tahu macam mana kita nak kembangkan kita punya kreativiti. Pak T, mana Pak T dapat barang-barang nak buat diorama ni? Okey, kebanyakannya kita scratch dan kita ada contoh barang yang kita DIY sendirilah. DIY sendiri. Macam topi ni kita buat sendiri. Buat dah. Tunjuk kamera saya geram betul lah. Apa betul kamera depan?
Kan kamera ni boleh close up. Tonton kat sini. Okey, kejap. Kita keluar daripada pokok. Topi. Topi jerami. Nak kata kat sini, orang tua ni bekerja sebagai petani lah. Mana dia penat bekerja, bersembang dengan isteri dia yang tercinta di kampung. Dan saya nak khususkan, diorang juga ni benda ni sangat sentimental bagi saya. Sebab saya buat ni waktu PKP yang pertama. Yang mana kita faham kita tak boleh merentas negeri, merentas daerah untuk kita pulang ke kampung. Dan pada satu masa kita tahu yang mana ketika itu Aidilfitri tahun 2020 yang kita tak boleh balik. Jadi saya buat benda ni atas kerinduan saya di kampung lah. Ayah saya, mak terutama ni lah. Ibu saya di kampung. Dia sekurangnya saya bolehlah untuk mengimbau kembali. Wow. Sekarang ni Contoh sekali kat sini kita tengok ni. Kat sini, yang ni saya nampak ada macam USB ni, kalau kita cocok power bank jadi apa, Pak Teh? Dia kalau tu ada lampu. ada orang pakai tandas. Ada. Ada lampu. Ni. Yang ini adalah tandas betul di kampung Pak Teh. ni Betul. Macam mana? Jadi nak katakan ini ada tandas siapa pernah pernah melabur dalam ni, dia legend lah. Apa? Kita lupakanlah yang benda melabur tu. Kita nak terus kita tengok dekat sini. Tengok yang ni pula apa Dia keluar jadi apa? Tiba-tiba mana lampu, ada lampu-lampu? Di atas. Cantiknya. Kalau atas sini lah. Kalau Air tengok yang- kan sebenarnya kan nampak macam tempat betul. Betul Fiona, betul. Jadi macam kalau kita tengok kan ni benda ni memang perlukan apa kita kata perhatian yang sangat-sangat betul. betul-betul Teliti lah. Pemerhatian dalam keadaan realiti yang sebenar di kampung. Kita tengok Volkswagen berkarat. Lepas tu kita tengok ada apa simpanan air, pancur hujan. Pak Teh, saya nak tanya lah, Pak Teh. Nostalgia lah benda tu. Pak Teh kena pandai melukis ke untuk pandai buat diorama ni? Secara asasnya kena tahulah sedikit asas lukisan lah. Nak tahu skala, muhasabah kan. Macam Zat tahu lukis tak? Saya memang tak pandai, Fiona. Saya terus terang. Tapi kalau mereka yang tak pandai melukis, boleh tak nak cuba-cuba buat? Boleh, tak ada diorama ni? masalah. Saya buat Boleh, tak ada masalah. Tak jadi je lah. Jadi. Benda ni seni. Dia subjektif. Jadi kita buat je dulu asal benda tu nampak rupa tak apalah, tak cantik mana pun. Kita tahu itu ada satu benda subjek yang kita nak buat sebenarnya. Tapi betul lah. Saya rasa apa yang Pak Teh cuba sampaikan adalah apa tau? Kalau kita bayangkan, waktu kita kecil-kecil dulu, kita kreatif tau. Ya. Kita buat kapal terbangan kertas, kita buat macam-macam. Betul. Bila makin meningkat dewasa, tiba-tiba dia hilang sebelum tu. Sebab apa? Sebab kita tak praktis. Betul. Betul tak? Betul. Pak Teh, kalau Yelah, lepas tu lagi satu kat sini ada bil telefon, ada bil air. nak tahu Pak Teh, dekat rumah Pak Teh dah ada berapa banyak set diorama ni? Banyak, Ini hanya sebahagian. Lebih kurang yang ada di rumah hanyalah dalam lebih kurang dalam 12 lah. Sebab selebihnya saya dah dimiliki orang lah. Okey, Pak Teh, saya nak tanya benda tu. Dimiliki orang tu, yang ni sentimental 15 tahun. Ni kalau contoh Pak Teh jual ni berapa harganya ni? Benda ni sentimental, dia tak ada nilai lah. Tak ada nilai, dia tak boleh sebut nilai dia. Tak boleh sebut. Kalau macam besar macam ni, kalau contoh saya nak contoh lah. Okey, sekadar kita tengok harga berdasarkan dengan cara pembuatan, ketelitian pembuatan tu sendiri. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok dinding ni saya buat daripada batang sate. Batang lidi lah, batang lidi sate. Alah. Okey, sejarahnya saya mula-mula guna kotak. Okey, lepas tu semakin kita meningkat dewasa, kita punya akal fikiran pun berkembang. Imajinasi tu pun lain, imajinasi. Dan kita menggunakan, apa salah kita guna satu materi yang lain. Betul. Sebagai contoh guna batang lidi sate. Lepas tu saya nak tanya, kalau macam kamera boleh tengok, lantai ni adakah memakaikan batang aiskrim, bukan? Ya, betul. Betul. Batang aiskrim, dia punya kekisi atas ni kalau kita tengok yang macam ni. Pencokil gigi. Saya potong pencokil Gigi. saya potong satu-satu. Ui, pencokil gigi. Yang ni Ini corrugated paper dalam kotak kita boleh buka. Yelah, kotak tu kan dia jadi gerigi-gerigi macam ni. Ya, betul. Okey, ke sana sikit. Ni apa tu Pak Teh, saya takut saya terkeluar jatuh nanti. Lubang. Okey, Pak Teh. Saya sangat kagumlah dengan apa yang Pak Teh usulkan. Fiona boleh tengok tak? Boleh check tak dekat kita punya Facebook? Ada tak orang bagi jawapan? Okey, kejap saya pergi dekat handphone. Tak ada orang jawab lagi. Tak ada orang jawab lagi? Tak ada orang jawab lagi. Tak apa. Tapi kalau kita tengok kan, kebanyakan macam diorama Pak Teh ni, dia macam memfokuskan sesuatu. Betul. Apakah yang difokuskan oleh Pak Teh punya seni ni?
Okey, first saya macam saya bagi tahu, benda ni saya buat nostalgia saya sendiri. Macam saya buat tandas ni untuk mengembalikan zaman-zaman kecil saya. Adakah saya Betul, rasa Patih. zaman-zaman sekarang agak susah nak Betul. jumpa tandas di bandar-bandar macam ni lah. Kira macam dia mengembalikan zaman nostalgia Pak Teh Ya, waktu kecil. betul. Macam pancur air hujan ni rasanya memang tak pernah nampak. Betul. Dan kalau Fiona nak tahu waktu tu Pak Teh tengah lawan raksasa lah waktu dia kecil. Pak Teh yang lawan raksasa. Jadi saya buat sebab saya sangat minat dengan satu cerita ni lah, anime Naruto. Tapi kan dengar cerita Pak Teh ada buat satu diorama yang sangat menarik yang berkaitan dengan Mamat Khalid. Benar. Arwah Mamat Khalid. So, boleh ceritakan sedikit tak? Okey, arwah ada PM saya untuk dia kata berhasrat untuk buat satu miniatur khusus untuk satu filem yang dah ditayangkan, iaitu inilah filem Hantu Kak Limah. Yang mana membuat satu scene Hantu Kak Limah di atas bumbung, dan yang mana ada 4 watak utama. Ada Husin, ada Wani, ada Yes Kupang, ada Kuda. Satu scene tu buatkan satu berskala kecil, miniatur. Jadi dia kata abang berminatlah untuk dapatkan. Untuk dapatkan lah. Inilah dia seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen anda sekarang. Inilah yang dihasilkan 100% oleh Pak Teh sendiri. Ni Kan harapan Hantu Kak Limah. Wow, harapan daripada arwah Mama Khalid. Pak Teh, mungkin Pak Teh saya rasa ramai dah yang terkesan dan yang suka dengan perkongsian Pak Teh ni. Semua ni dah jual lah, semua dah tak ada. Boleh Pak Teh kongsikan Facebook tak? Boleh. Okey, apa Facebook Pak Teh kalau orang nak Facebook follow? saya Pak Teh Naim, PAK Pak Teh Pak Teh Naim. Okey. Dalam kurungan Abu Yusuf. Abu Yusuf. Okey Pak Teh, tolong balik rumah, tolong approve Boleh, tak ada masalah. tak approve lagi punya. Baiklah, terima kasih Aduh, Pak terima kasih, Pak Teh. Terima kasih banyak. Sudi bawakan diorama ke sini dan kongsikan begitu banyak benda dengan kami di sini. Betul. Tadi sebelum kita Pak Teh tinggalkan kita nak bagi tahu lah, itu merupakan highway karat. Betul. Yeay, Zack seorang je betul. Itulah highway karat, tak ada. Takut nanti mereka tanya, takut dah kata, ni Mr. Bean ke apa, bukan. Alright, okey, jadi terima baiklah. kasih Pak Teh. Terima kasih banyak. Jadi kepada anda, kalau anda pertama kali tengok diorama, inilah dia. Kalau anda dapat sesuatu, komen dia di ruang komen sekarang.